Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Allahumma ati nufusana taqwaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bila dulu kita ucap syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mempertemukan kita sekali lagi dalam siri live streaming yang menjadi kebiasaan kita pada setiap hari Ahad malam Isnin. Ini adalah kuliah pemahaman Al-Quran daripada surah Maryam. Tetapi hari ini kita ubah tajuknya sedikit. Malam ini kita akan mengupas sedikit tentang hari Ashura yang kita sambut semalam. Dan kenapa dipilih tajuk ini pada malam ini, kerana saya mendapat banyak pertanyaan mereka yang nak melakukan ibadat pada hari Ashura, nak berpuasa contohnya pada hari Ashura, tapi mereka tidak tahu kenapa mereka berpuasa dan apa peristiwa-peristiwa yang signifikan dengan Ashura ni sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis baginda, barang siapa yang berpuasa pada hari ke-10 Muharram, dosanya pada tahun lepas diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pada malam ini insya-Allah kita akan mengupas secara ringkas tentang Ashura. Semua sekalian, ketika Rasulullah SAW meninggalkan Makkah dan berhijrah ke Madinatul Munawwarah, Rasulullah SAW melakukan banyak engagement dengan khasnya ahli-ahli kitab yang terdapat di Makkah pada ketika, di Madinah pada ketika itu, khasnya orang-orang Yahudi. Dan satu perkara yang diperhatikan oleh Nabi SAW ketika baginda sampai di Madinah adalah bagaimana orang-orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram dan membesarkan tarikh 10 Muharram tersebut. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada mereka. Cuma satu perkara yang harus kita berikan perhatian di sini, Rasulullah SAW bertanya kepada orang Yahudi kenapa mereka berpuasa dan membesarkan 10 Muharram, bukannya kerana Rasulullah SAW tidak tahu tentang kebesaran 10 Muharram itu. Dan Rasulullah SAW juga bertanya kenapa orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram itu, bukannya kerana Rasulullah SAW tidak berpuasa pada 10 Muharram ketika baginda di Mekah. Baginda berpuasa ketika baginda berada di Mekah pada 10 Muharram dan mengamalkan ibadah tersebut seperti mana yang diamalkan oleh orang-orang Arab yang ada di bumi Mekah. Tetapi Rasulullah SAW bertanya soalan ini kepada orang-orang Yahudi kenapa mereka berpuasa dan membesarkan 10 Muharram itu, kerana selepas saja dijawab oleh orang-orang Yahudi bahawa mereka berpuasa pada 10 Muharram sebagai tanda kesyukuran kerana berjayanya Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel keluar daripada bumi Mesir selepas diburu oleh Fir'aun dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tengah-tengah Laut Merah. Mereka dapat melintas Laut Merah tersebut, dan apabila Fir'aun sampai ke tengah-tengah laut tersebut, mereka dikaramkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ceritanya kita akan pergi sekejap lagi. Maksudnya, sebagai tanda kesyukuran kejayaan Nabi Musa yang membawa Bani Israel keluar daripada Mesir sehingga dapat melintasi Laut Merah itu dianggap sebagai satu kejayaan, maka orang-orang Yahudi menyambut hari kebesaran itu kerana Musa AS, Nabi Musa AS berpuasa pada 10 Muharram, dan hari Nabi Musa melintas Laut Merah itu adalah pada 10 Muharram. Jadi untuk menandakan kesyukuran mereka kepada kejayaan Bani Israel ini, maka orang-orang Yahudi berpuasa pada hari tersebut sebagai tanda kesyukuran dan kebesaran. Nah, apabila penjelasan ini dibuat oleh oleh orang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus
menyebut satu hadis, dan hadis inilah yang akan menjadi tumpuan perbincangan kita pada malam ini. Bila Rasulullah SAW mendengar cerita tersebut, Nabi SAW menyebut, nahnu awla wa ahakku ila Musa minkum. Kami sebenarnya orang-orang Islam lebih aula kepada Nabi Musa daripada kamu. Maksudnya Nabi dalam bahasa yang mudahnya memberitahu kepada kita bahawa sebenarnya kami orang-orang Islam lebih dekat, lebih meyakini, lebih mempercayai dan lebih aula untuk memperingati peristiwa 10 Muharram ini berbanding dengan kamu, wahai orang-orang Yahudi. Sebab Nabi Musa yang membawa kitab Taurat, risalah yang dibawa oleh Nabi Musa AS ini, ikhwan sekalian, kita semua sedia maklum dalam peristiwa apabila Nabi Musa berjaya saja melintasi Laut Merah tersebut, apa yang berlaku kepada Bani Israel. Mereka minta untuk dijadikan sembahan yang lain daripada Allah. Bila Nabi Musa ajak mereka masuk ke bumi Palestin, mereka menolak dan tidak mahu bersama dengan Nabi Musa. Mereka membunuh para anbiya dan sebagainya, tidak beriman dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Okey. Itu ringkasan cerita bila Nabi SAW sampai ke Madinah, melihat orang Yahudi berpuasa, lalu Rasulullah SAW mengarahkan kepada seluruh orang yang beriman, para sahabat yang ada di Madinah pada hari itu, untuk berpuasa pada 10 Muharram yang dikenali sebagai Ashura. Bahasa Arab untuk mentahukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang kalau disebut Ashura, hari yang ke-10. Cuma Rasulullah SAW juga telah meninggalkan pesan supaya perbuatan kita, amal kita, khasnya yang berkaitan dengan ibadat, kita tidak dibenarkan untuk meniru ibadat orang lain. Nah, dalam kes ini Rasulullah SAW bukan meniru puasa orang Yahudi. Kerana macam saya sebutkan tadi, ketika Nabi SAW berada di Makkah, baginda sudah pun melakukan puasa 10 Muharram, dan ianya telah menjadi amalan Arab di Makkah pada ketika itu, dan ianya telah menjadi amalan para anbiya juga yang sebelum daripada Nabi SAW. Tetapi Nabi menyuruh para sahabat dan menyuruh kita orang-orang yang beriman untuk berpuasa pada 10 Muharram kerana nak membesarkan seorang Nabi yang begitu banyak disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, yang sebenarnya seorang Nabi yang punya hubungan yang cukup rapat dengan kita orang-orang yang beriman ni, orang-orang Islam di akhir zaman ini. Tuan-tuan, kerana recommendation daripada Nabi Musa lah alaihi salam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik Isra' dan Mi'raj, dalam peristiwa Isra' Mi'raj yang kita sedia maklum, kerana recommendation daripada Nabi Musa lah yang mencadangkan supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam minta supaya dikurangkan waktu-waktu salat kita daripada 50 kepada 5 waktu satu hari. Jadi untuk menyatakan kesyukuran kita lebih daripada Yahudi, Nabi SAW mengarahkan kita untuk berpuasa 10 Ashura, 10 Muharram. Dan untuk membezakan pula ibadat kita dengan ibadat Yahudi, Nabi SAW juga menganjurkan supaya puasa kita pada 10 Muharram itu hendaklah digandingkan sama ada dengan 9 ataupun 10. Kalau tak sempat 9 dengan 10, 10 dengan 11. Yakni semalam 10 Muharram, yang sunnahnya kita puasa pada hari Jumaat lepas, kemudian juga semalam kemarin pada hari Sabtu, katalah hari Jumaat tak dapat, kita puasa hari Sabtu dan berpuasa pada hari ini. Ada yang bertanya kepada saya, macam mana kalau dengan tuntutan kehidupan tertentu dia hanya dapat puasa pada 10 Muharram saja. Kalau tak dapat 9 dan 10 ataupun 10 dan 11, hanya dapat hari yang ke-10 saja, itu juga tidak menjadi permasalahan kerana puasa ini hanyalah sunnah. Ada juga yang bertanya, 9 pun tak dapat, 10 pun tak dapat, 11 pun tak dapat. Wasilan, kalau 9 tak dapat, 10 tak dapat, 11 tak dapat, tidak menimbulkan sebarang isu, cuma terlepaslah kita daripada
apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang yang siapa yang berpuasa pada 10 Muharram pada hari Ashura, dosanya yang tahun lepas diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu gambaran umum tentang puasa Ashura. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita malam ini berada pada malam yang ke-12 Muharram, dan kalau tuan-tuan tengok pula dia punya sekuen untuk orang Muharram tahun ini tuan-tuan, sebenarnya kalau kita nak menghidupkan sunnah-sunnah yang ditinggalkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena start puasa pada hari Khamis lepas, puasa hari Khamis, sunat hari Khamis. Kita puasa pada hari Jumaat lepas bersempena dengan 9 yang disebut Tasu'a. Kemudian kita berpuasa semalam 10 Muharram, dan kita berpuasa pula hari ini 11 Muharram, dan selepas daripada ini kita berpuasa pada hari Isnin, Selasa, Rabu, untuk melengkapkan sunnah Nabi berpuasa pada hari yang disebut sebagai hari Yaumul Bid, hari-hari putih yang disunatkan kita untuk berpuasa. Hukumnya adalah sunnah. Nah, cerita ini ataupun puasa Ashura ini berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalam. Di pada malam ni tuan-tuan, sebelum kita nak sampai kepada peristiwa Nabi Musa alaihissalam dengan tongkat yang diberikan kekuasaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pukul Laut Merah, dia pukul Laut Merah tu sehingga terbelah. Kita malam ini khusus sekalian nak mengungkap sedikit sejarah tentang Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi yang agung, seorang nabi yang disebut di dalam Al-Quran nama Nabi Musa ini sebanyak 136 kali, berbanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang mengikut perbincangannya ataupun kiraan ulama-ulamanya hanya disebut 4 kali saja di dalam Al-Quran, sedangkan Nabi Musa 136 nama Musa disebut di dalam Al-Quran untuk menunjukkan betapa tingginya kedudukan Nabi Musa ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Yang kedua tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan satu tahun ni 12 bulan. Okay. Kalau kita tengok daripada 12 bulan ini, tiap-tiap satu bulan itu ada saja ruang-ruang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berusaha mendapatkan sesuatu yang lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bulan Ramadan, seperti mana kita sedia maklum, ada Lailatul Qadarnya dan sebagainya. Bulan Zulhijjah, ada 10 Zulhijjah, 10 hari yang pertama 10 Zulhijjah tu yang digalakkan kita untuk memperbanyakkan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu daripada 12 bulan dalam satu tahun itu, Allah menjadikan pula 4 bulan daripada 12 bulan itu dengan gelaran disebut sebagai bulan-bulan haram. Yakni bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Rajab dan bulan Muharram. Nah, tuan-tuan kalau tengok susunan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab di tengah-tengah tahun disebut, ini 4 bulan yang disebut sebagai bulan haram. Tuan-tuan yang diharamkan peperangan dan sebagainya lah. Itu insya-Allah mungkin dalam kesempatan lain kita akan bincang. Tapi tuan-tuan, Nabi Musa alaihissalam adalah daripada keturunan Bani Israel. Siapa dia Israel? Asal Israel ini, Israel adalah nama kedua bagi nama Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub base-nya adalah di Palestin. Dia membesar di Palestin, dia membawa risalahnya di Palestin. Antara anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam adalah Nabi Musa Nabi Yusuf alaihissalam. Tadi kita cerita bahawa Nabi Musa membawa Bani Israel keluar daripada Mesir. Bani Israel bukan penduduk asal Mesir. Bani Israel, kampung asal mereka adalah di Palestin. Bani Israel, yakni yang disebut Bani Israel itu anak-anak kepada Israel ataupun anak kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Israel maksud dia hamba Allah. Perkataan il membawa maksud Allah, Tuhan. Isra, hamba kepada Tuhan. Okey. Nah, Nabi Yaqub alaihissalam, tuan-tuan, salah seorang daripada anak Nabi Yaqub alaihissalam, ini semua saya ringkaskan tuan-tuan ya.
adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kita sedia maklum kisah Nabi Yusuf alaihissalam ni dalam Al-Quran disebut oleh Allah SWT sebagai ahsanul qasas, sebaik-baik kisah di dalam Al-Quran. Ya, semua kisah dalam Al-Quran tu baik, tuan, tapi dia zoom in kepada surah Yusuf sebagai sebaik-baik kisah. Now, surah Yusuf itu bermula daripada awal sehingga akhir, dia tidak cerita lain, dia cerita pasal Nabi Yusuf alaihissalam. Kita ringkaskan ceritanya bagaimana Nabi Yusuf bermimpi, kemudiannya dia difitnah dengan fitnah yang cukup dahsyat sehingga dia diletakkan oleh adik-beradiknya dalam perigi, diambil oleh seorang peniaga yang bawa dia sampai ke Mesir dan dijual sebagai hamba abdi. Tetapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Yusuf alaihissalam ini akhirnya membesar ataupun dibeli oleh salah seorang pembesar di Mesir pada ketika itu. Akibatnya dia membesar di dalam rumah disebut Aziz Mesir. Aziz maksudnya seorang pembesar Mesir pada ketika itu. Dia menjadi bukan saja duduk di rumah pembesar tersebut, dia telah dilantik dengan lantikan jawatan yang cukup senior lah dalam kabinet yang ada pada ketika itu. Waslian, bila dia dah establish di Mesir, dia panggil ayahanda dia daripada Palestin dan dia panggil keturunan dia yang disebut sebagai Bani Israel untuk berhijrah daripada Palestin ke Mesir. Di sinilah bermulanya kehadiran orang-orang Bani Israel di bumi Mesir. Dia bukan penduduk asal Mesir. Now, tuan-tuan, Bani Israel ini takdir Allah Subhanahu Wa Taala orangnya bijak-bijak. Orangnya mempunyai kemampuan-kemampuan yang cukup hebat. Contoh yang paling ketara adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Bila sahaja saudara-saudara dia datang daripada Palestin, kebijakan mereka ini dipergunakan oleh penduduk Mesir pada ketika itu. Dan mereka kemudiannya mula bertapak, mula establish di Mesir dan mula mendapat tempat di dalam kerajaan, di pemerintahan pada ketika itu, di dalam perniagaan dan sebagainya, sehingga menimbulkan dengki kepada penduduk asal, orang Mesir. Dengki ini, tuan-tuan, kemudiannya diutilize oleh Fir'aun. Tuan-tuan, Fir'aun ni bukan seorang. Yang dikatakan Fir'aun ni, dia adalah raja-raja Mesir yang memerintah Mesir, semuanya dipanggil Fir'aun. Kesempatan ini diguna oleh Fir'aun yang kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan, khasnya selepas daripada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Diriwayatkan bahawa Fir'aun yang memerintah Mesir pada ketika zaman Nabi Yusuf alaihissalam, dengan kehebatan yang terdapat pada Nabi Yusuf, Fir'aun yang memerintah Mesir pada zaman Nabi Yusuf, dia beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila selepas Yusuf wafat, selepas tempoh tahun yang ratusan ribuan tahun, bila selepas daripada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, yang memerintah Mesir pada ketika itu adalah Fir'aun yang kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekarang ni kita masuk cerita Musa. Ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan menguji bumi Mesir ini dengan satu perutusan seorang nabi ataupun silsilah beberapa orang nabi, tuan-tuan, yang akan seorang nabi yang akan mengakhiri pemerintahan Fir'aun. Fir'aun ni jahat, zalim, bunuh orang dan sebagainya. Dan Fir'aun pada zaman Nabi Musa, ketika Nabi Musa lahir ini, tuan-tuan, pernah di dalam satu mimpinya bermimpi bahawa dia melihat satu api datang daripada bumi Palestin dan membakar bumi Mesir. Lalu apabila dia minta takwil ataupun diminta supaya ditakrifkan ataupun ditafsir mimpi ini di kalangan pembesar-pembesar dia mentafsirkan bahawa akan datang satu masa nanti kerajaan kamu ini akan dijatuhkan, akan diambil oleh seorang anak laki-laki yang berasal daripada bumi Palestin. Yang berasal daripada bumi Palestin. Maka itulah, tuan-tuan, Fir'aun telah mengarahkan supaya siapa saja daripada kalangan Bani Israel
yang melahirkan anak lelaki, anak itu hendaklah dibunuh. Ini arahan daripada Firaun. Sebab dia tak mahu dia punya kerajaan diambil oleh orang lain. Dia memerintah, dia membangga diri, dia membesarkan diri, dia mengatakan dialah Tuhan bagi alam ini. Dia buat istana yang besar-besar, baki-bakinya masih ada lagi. Kalau tuan-tuan pergi ke Kairo, tuan-tuan pergi ke Luxor, tuan-tuan pergi ke bandar-bandar besar tertentu di Mesir, sampai sekarang masih ada. Kerana ini peninggalan untuk kita orang akhir zaman untuk melihat, mengambil pengajaran daripada keangkuhan Firaun. Now, maka arahan dilaksanakan. Siapa saja yang melahirkan anak lelaki akan dibunuh. Malah hadiah juga ditawarkan oleh Firaun kepada setiap seorang yang hamil ataupun di kalangan wanita-wanita yang ada di Mesir itu. Siapa saja yang mendengar bahawa ada di kalangan Bani Israel yang melahirkan anak lelaki, perkhabaran itu hendaklah direport kepada istana Firaun, dan siapa yang report tersebut akan dapat hadiah selain daripada anak dibunuh. Tuan-tuan, yang mengikut riwayatnya ratusan ribu anak lelaki yang lahir ini telah dibunuh oleh Firaun, sampailah pada satu ketika penasihat Firaun ini datang berjumpa dengan Firaun, memberitahu kepada Firaun, wahai Firaun, kalau kita berterusan bunuh anak lelaki yang baru lahir ini, kita nanti tidak akan tinggal lagi sesiapa untuk menjadi khadam kepada kita. Tidak akan lagi tinggal orang lelaki yang akan berkhidmat untuk kita, untuk menjadi pekerja kita, untuk berkhidmat pada negara dan sebagainya. Maka nasihat daripada penasihat-penasihat Firaun ini diikuti oleh Firaun, lalu dia tukar dia punya arahan, tuan-tuan. Dia selang. Tahun ni lahir, kalau tahun 2020 ni siapa yang laki, contohnya begitulah. 2020 kalau lahir anak lelaki bunuh. 2021 okey. Siapa yang lahir anak lelaki tak akan dibunuh, sebab dia nak maintain supaya wujud lagi orang-orang lelaki di bumi Mesir, sebab pada ketika itu sudah amat berkurangan kaum lelaki yang terdapat di bumi Mesir akibat daripada arahan bunuh bayi lelaki yang baru lahir oleh Firaun. Kawan sekalian, kita ringkaskan ceritanya. Nabi Harun adalah abang kepada Nabi Musa AS. Nabi Harun. Harun dilahirkan oleh ibundanya, tuan-tuan, pada tahun yang arahan untuk membunuh anak lelaki ini diangkat. So bila Nabi Harun lahir, tak timbul isu mak dia nak kena bunuh dia ataupun family dia nak kena bunuh dia. Sebab pada tahun itu tidak ada hukum yang dilaksanakan. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, contohnya tuan-tuan, Nabi Harun lahir tahun 2019, habis saja 2019 tuan-tuan, lahir Nabi Musa. Nabi Musa ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala lahir pada tahun yang pelaksanaan hukum terhadap mana-mana bayi yang baru lahir hendaklah dibunuh. Pada tahun itu Nabi Musa lahir. Di sinilah bermulanya kisah Nabi Musa AS. Kawan sekalian, Nabi Musa lahir pada keluarga yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mak dia apabila melahirkannya, dia dah bimbang anaknya akan mesti dibunuh. Diilhamkan kepada emaknya. Tuan boleh tengok ayat-ayat dalam surah Taha, dalam beberapa surah yang lain menceritakan tentang ini. Lalu diilhamkan kepada emaknya untuk mengarahkan, ada seorang najjar, seorang tukang kayu, buat, dalam istilah bahasa Arab disebut sebagai tabut, iaitu macam satu kotak. Kotak ni tuan-tuan dibuat dalam keadaan yang tergesa-gesa. Kotak tu tak sempurna. Akibat kotak tu tak sempurna tuan-tuan, bila dihanyutkan di atas sungai Nil kotak tersebut, tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kotak tu tak sempurna, terdapat lubang dan sebagainya. Ini cuma kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa telah diletakkan di dalam tabut ataupun kotak ini dan dilepaskan ke dalam sungai Nil, khasnya pada waktu siang, kerana mak dia tidak mahu anak dia ini dibunuh oleh Firaun, dan juga informer Firaun
yang nak ambil kesempatan untuk dapat hadiah daripada Fir'aun kalau memberitahu Fir'aun bahawa ada seorang anak yang baru lahir. Tuan, kisahnya walaupun diletakkan dalam tabut kotak tersebut, tapi mak diikat dengan tali. Tali ini diikat dan ditarik dan dilepaskan di Sungai Nil. Tuan, ada rezeki bolehlah pergi tengok Sungai Nil. Tuan, dilepaskan ke dalam Sungai Nil tersebut. Pada waktu siang dibiarkan dan pada waktu malam ditarik tali tersebut untuk dia susukan Nabi Musa alaihissalam. Sehinggalah kehendak Allah SWT tidak didetailkan di dalam Al-Quran malam ke berapa, malam kedua, malam ketiga, tapi Fir'aun masa itu masih baru lahir, maknanya dalam mungkin dalam minggu pertama, tuan-tuan, Allahu alam, tidak didetailkan di dalam Al-Quran. Sehinggalah pada sampai ketika bila sampai satu malam ketika mak dia tarik tali tersebut untuk menyusukan Fir'aun ni, tali itu putus. Bila putus, tuan-tuan, tabut kotak tadi itu dia terapung di dalam air. Terapung di dalam air dan bila dia terapung ni, tuan, takdir Allah SWT, dia terapung tu menuju kepada kawasan yang berhampiran dengan istana Fir'aun. Ini kehendak Allah SWT. Dan apabila dilihat oleh wanita-wanita yang jaga istana Fir'aun, mereka nampak ada kotak. Tuan, mereka berusaha untuk berenang, untuk dapatkan kotak tersebut. Dan mereka tahu di dalamnya ada seorang bayi. Tapi takdir Allah SWT, tiap kali orang yang berenang ni sampai dekat dengan kotak tersebut, kotak tu akan menjauhkan diri. Kotak tu akan menjauhkan diri daripada orang yang berenang untuk mendapatkan dia. Sehinggalah dia dibawa oleh arus sungai tersebut dan dia landing betul-betul di kawasan pantai istana Fir'aun. Tuan, dan cara kotak ni landing, dia sampai di atas pantai tersebut dan dia tersangkut di atas pokok. Kedudukannya akar pokok tersebut dengan air. Bahasa mereka, tuan-tuan, apabila peristiwa ini berlaku, laporan dihantar kepada isteri Fir'aun, perempuan-perempuan yang cuba nak berenang nak dapatkan tadi. Dia dilaporkan kepada isteri Fir'aun. Dia kata ada satu kotak yang duduk di atas pokok, dan antara pokok dan air, air dalam bahasa mereka adalah mu. Pokok dalam bahasa mereka adalah sya, Musa. Dari situ datangnya perkataan Musa. Musa, tuan. Kemudiannya isteri Fir'aun datang, ambil, tuan. Dan kita ringkaskan lagi sekali ceritanya, tuan-tuan. Isteri Fir'aun, Asia, berjaya untuk convince Fir'aun untuk memelihara bayi yang baru dia jumpa ni. Fir'aun tak mahu. Fir'aun tak mahu untuk pelihara anak ini. Lalu dia kata, kamu nak bela, ini kamu punya urusan. Dia tak ada kena-mena dengan dia. Okay. Sekali lagi, tuan-tuan, kisahnya dicatat di dalam Al-Quran. Takdir Allah SWT bahawa bayi ini, bayi baru lahir yang nak menyusu ibu, mulut dia, bibir dia ni, tuan-tuan, tidak boleh menerima mana-mana usaha yang dibuat oleh termasuk isteri Fir'aun ke, dia punya khadam ke, dia punya orang-orang di istana itu, seorang pun daripada mereka ni tidak boleh dapat nak menyusukan Musa alaihissalam dalam keadaan dia menangis, kelaparan dan sebagainya. Di sinilah Allah SWT menunjukkan sekali lagi kebesaran dan kehebatannya dan kecerdikan dan keunikan pemikiran kakak kepada Fir'aun yang dikatakan pada ketika itu berumur 15 tahun. Dia ni berjaya masuk sampai ke istana Fir'aun dan beritahu kepada Asia, kepada isteri Fir'aun dan pembesar-pembesar istana Fir'aun, tak kalau aku tunjukkan kepada kamu satu family yang boleh menyusukan anak ini. Tuan, timbul persoalan di kalangan ahli-ahli istana tersebut.
mereka ada perbincangan mengatakan, adakah kamu kenal dengan bayi ini? Dia kata, tak, aku tak kenal, tapi aku boleh recommend kepada kamu satu family yang miskin, yang nak saja datang masuk dalam istana Firaun ini, yang boleh menyusukan bayi ini. Kawan sekalian, orang yang boleh menyusukan bayi tersebut adalah ibu Firaun sendiri, ya. Ibu Musa sendiri, kan? Lalu diberikan segala kemudahan kepada ibu Musa alaihissalam untuk menyusukan Musa alaihissalam bukan di istana Firaun tapi di rumah dia sendiri. Cuma dia kena sentiasa ulang-alik datang tunjukkan kepada isteri Firaun dia punya proses perkembangan dia dan sebagainya, sehinggalah Nabi Musa alaihissalam sudah menjadi kanak-kanak dan dia akhirnya kemudiannya dibesarkan di dalam istana Firaun. Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala diri dibesarkan di dalam istana Firaun. Okey. Tuan-tuan, ada riwayat, saya juga pernah menyebut dalam kelas tafsir pemahaman Al-Quran kita, tapi hari ini tadi saya jumpa satu penghujahan daripada salah seorang penulis buku ini yang menyebut bahawa riwayat yang selalu kita dengar itu dari segi kesahihannya dipertikaikan. Riwayat yang mengatakan Nabi Musa AS pernah ketika umur dia beberapa tahun, dia tarik janggut Firaun, dan apabila dia tarik janggut Firaun itu menimbulkan kemarahan kepada Firaun, lalu Firaun nak hukum dia, lalu Asiyah kata, "Alah, dia budak kecil, dia tak faham apa, kamu nak confirmkan dia ni tidak melakukan kesalahan, bukannya sengaja dia buat, kita test dia tengok, kita test dia dengan kita letakkan batu yang panas dengan buah tamar." Tuan, tengok dia ambil mana. Kalau dia ambil tamar, maknanya memang dia betul, dia tarik itu dengan niat memang dia nak naya kamu wahai Firaun. Tapi kalau dia ambil batu yang panas tersebut, tuan, dan dia letak dalam mulut dia, ini budak ni memang budak yang belum berakal dan belum memayis, yang boleh membezakan antara yang betul dan salah. Diceritakan bahawa Firaun bila bentangkan benda tersebut, Nabi Musa memilih batu tersebut dan gigit, terus masuk dalam mulut dia, dan akibat daripada batu tu dia panas, tuan, memberi kesan kepada lidah dia, dan sehingga kemudian memberi kesan kepada pertuturan Nabi Musa alaihissalam. Itu kisah yang selalu kita dengar. Tetapi dalam kitab ini, tuan-tuan, ini kitab Ma'al Qasas Sabiqin fil Quran, menyebut bahawa yang diceritakan itu tidak ada dalil daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam Al-Quran sendiri tidak ada pendetailan peristiwa tersebut. Jadi kita pakai kaedah, kalau ianya tidak ada hadis yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ianya hanya cerita-cerita, khasnya lagi cerita-cerita Israeliat, yang ini kita tak payah untuk mendetailkan perkara-perkara yang tidak disebut oleh Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita balik kepada Nabi Musa. Dia membesar sehinggalah berlaku satu peristiwa yang dikatakan Nabi Musa membunuh salah seorang penduduk Mesir. Nabi Musa ni, tuan-tuan, dalam kitab-kitab tafsir sebut Nabi Musa ni seorang atlet. Dia seorang yang kuat, seorang yang sihat dan seorang yang cukup kuat. Satu hari ketika dia berjalan di tengah-tengah bandar dalam kawasan tersebut, berlaku pergaduhan antara dua orang. Seorang daripada Bani Israel, seorang lagi daripada penduduk asal orang Mesir. Nabi Musa cuba untuk meleraikan pergaduhan tersebut. Berlakulah tolak menolak, tapi takdir Allah SWT, bila Nabi Musa tolak saja penduduk asal Mesir tersebut, dengan satu tolakan itu dikatakan hanya dia sentuh dada dia begitu, orang itu terus gol, terus meninggal. Dan akibatnya hebohlah satu Mesir lah pada ketika itu bahawa Nabi Musa melakukan pembunuhan. Ini, tuan, ceritanya panjang, saya ringkas-ringkaskan ini, tuan, ya. Kemudian keluar arahan daripada Firaun bahawa menyatakan bahawa confirm inilah dia kot yang dia pernah mimpi dulu daripada bumi Palestin datang untuk menimbulkan kekacauan di bumi Mesir. Aku dah sebut dah dulu, aku tak nak terima dia bila jumpa dalam tabut. Sekarang ni dia membunuh pula penduduk Mesir. Maka arahan dikeluarkan untuk membunuh, untuk kejar, tangkap Nabi Musa dan bunuh dia. Berita ini dibawa oleh siapa, tuan-tuan?
Berita ini dibawa oleh salah seorang daripada orang yang beriman, yang menyembunyikan imannya, tapi dia berkhidmat dengan Fir'aun. Dia ni kerja dalam istana Fir'aun. So segala information yang ada dalam istana Fir'aun tu boleh ke dia. Termasuklah maklumat nak membunuh Nabi Musa AS ini sampai kepada pengetahuan dia. Lalu dia berlari dengan cepat untuk bertemu dengan Nabi Musa AS. Dia minta supaya Nabi Musa, wahai Musa, kamu keluarlah daripada Mesir ini, selamatkan diri kamu kerana perintah sudah dikeluarkan untuk membunuh kamu. Nabi Musa lari, tuan. Nabi Musa berhijrah, tuan. Sini kita nak sebut ada beza antara pelarian dengan hijrah, tuan. Ya. Pelarian tu tak sama dengan orang yang berhijrah. Sebab heboh baru-baru ni ada yang menyamakan pelarian dengan hijrah. Nabi Musa AS, tuan, berhijrah keluar daripada Mesir menuju ke Madian. Madian ni kedudukannya di utara. Kalau peta sekarang tuan-tuan tengok utara Saudi. Tuan, dia pergi ke Madian dan di situ berlakulah peristiwa juga yang disebut di dalam Al-Quran, bagaimana ketika dia sampai di Ma'um Madian, dia bertemu dengan dua orang wanita yang nak ambil air untuk memberi minum kepada binatang peliharaannya. Yang Nabi Musa kemudiannya membantu wanita tersebut. Wanita dibawa jumpa ayahnya kemudian, dan ayahnya menawarkan salah seorang daripada anak dia itu untuk dikahwini oleh Nabi Musa. Maharnya 8 tahun berkhidmat dengan ayahanda kepada wanita tersebut, yang dikatakan ini juga tidak ada nas yang direct, dia itu adalah Nabi Saleh alaihissalam. Dan Nabi Musa kekal duduk di Madian selama 10 tahun. Tuan, kemudian rasa rindu kepada kampungnya timbul selepas dia berkhidmat. Tuan, dibawa keluarga dia keluar daripada Madian nak balik ke Mesir. Dalam perjalanan nak balik ke Mesir ni, tuan, di sinilah berlakunya dialog antara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Sina, di semenanjung Sinai itu. Berlaku dialog antara Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Musa alaihissalam, dan Allah menunjukkan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan antara mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam adalah tongkatnya yang boleh berubah menjadi ular. Aslan. Kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran cerita tongkat jadi ular ni, ada ketika tongkat jadi ular ni, ular itu Allah panggil dalam Al-Quran sebagai hayya. Ya. Tapi ada ketika yang lain, tongkat itu bila jadi ular, Allah tak guna perkataan hayya, Allah pakai perkataan thu'ban. Malah salahnya kalau kita tengok dalam terjemahan, sama ada kepada bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu, dua-dua akan diterjemah kepada ular. Tapi kenapa kat sini Allah pakai hayya, dekat sana Allah pakai thu'ban? Hayya ular, tapi dia kecil. Ketika wa ma tilka biyaminika ya Musa, Allah tanya kepada Nabi Musa, apa yang ada di tangan kanan kamu itu, wahai Musa? Musa menjawab dalam surah Taha, tuan-tuan. Qala hiya asaya atawakka'u 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Nabi Musa kata, ini adalah tongkatku yang aku gunakan untuk menghalau ternakanku, untuk kawal ternakan dia, dan juga ada kegunaan lain yang aku guna tongkat ini. Allah perintahkan Nabi Musa, qala alqiha ya Musa. Allah kata, wahai Musa, campak tongkat tersebut. Fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Bila Nabi Musa baling tongkat tersebut, tongkat itu berdiri dan menjadi hayyatun tas'a, ular yang jalan, tuan-tuan. Lalu Allah kata, qala khudha wa la takhaf sanu'iduha sirataha al-ula. Wahai Musa, kamu pegang, kamu ambil dia, jangan kamu bimbang, jangan kamu takut. Aku akan kembalikan semula dia menjadi tongkat seperti mana sebelum daripada itu. Bila Nabi Musa pegang balik, dia jadi tongkat semula. Ini dalam surah Taha, tuan-tuan. Tuan boleh tengok kisah tersebut. Ini mukjizat awal yang Allah tunjukkan kepada Nabi Musa. Tuan-tuan, bila sebut pasal mukjizat yang Allah berikan kepada para anbiya ni, dia mengikut zaman dan cabaran-cabaran setempat dan semasa. Kita tengok contohnya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam.
Nabi Isa dia tak ada. Cerita tongkat ni tak ada, tuan. Tapi mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa AS, kebanyakannya yang berkaitan dengan biologi, dengan perubatan. Dia menyembuhkan orang yang kena sopak, tuan, disapu je tangan dia, orang sopak baik. Dia menyembuhkan orang yang buta, disapu je tangan dia dekat muka orang tersebut, dia dapat melihat semula. Kan dia Nabi Isa alaihissalam, antara mukjizat Allah berikan kepada baginda alaihissalam adalah, tuan, dia boleh ambil tanah dan dia kepal-kepal begitu dalam bentuk seekor burung, dia tiup, burung tu boleh hidup. Ini mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam. Antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam lagi, tuan, kalau ada orang datang berjumpa dengan dia, tuan, Nabi Isa boleh sebut, tadi kamu makan apa, rumah kamu ada apa, kamu minum apa, lauk apa, semua Nabi Isa boleh sebut sebagai mukjizat kepada Nabi Isa. Tapi kepada Nabi Musa alaihissalam, sebab zaman itu adalah zaman yang masyhur dengan sihir. Jadi mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa adalah yang berkaitan dengan sihir, tuan. Yang berkaitan dengan ular. Nanti kita tengok bila sebelum Nabi Musa keluar kali kedua daripada Mesir, sebelum keluar tu akan berlaku competition bab sihir ini. Nabi Musa masuk dengan Firaun, dengan Harun alaihissalam. Untuk kali ini dia masuk ke bumi Mesir sebagai seorang nabi untuk membawa risalah, untuk mengajak risalah tauhid kepada Firaun, dan nak minta supaya Bani Israel yang dihina, yang dizalimi, yang diperlakukan dengan perlakuan yang cukup jahat oleh Firaun pada ketika itu, nak dibawa keluar daripada bumi Mesir dan nak dibawa balik semula ke Palestin. Waslian, lalu Nabi Musa bertemu dengan Nabi Musa dan Nabi Harun bertemu dengan Firaun, berlaku dialog. Dialog ini sudah tentulah, tuan-tuan, berakhir dengan Nabi Musa dan Nabi Harun dinafikan kebenaran risalah yang mereka bawa oleh Firaun. Lalu Firaun mencabar Nabi Musa dan Nabi Harun, kalau kamu betul seorang nabi, kamu betul ada bawa risalah, tunjukkan kamu punya dia panggil mukjizat yang ada pada kamu. Sebab zaman itu, tuan-tuan, cara untuk meyakinkan orang adalah dengan mewujudkan mukjizat. Namun demikian, tuan-tuan, mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Firaun ini tidak diimani oleh Firaun. Okey. Bila dah bertemu dengan Firaun, tuan, Nabi Musa dicabar oleh Firaun untuk mengadakan satu pesta, nak tengok sihir siapa yang paling kuat, yang paling hebat. Seluruh ahli Mesir, seluruh ahli sihir yang ada di Mesir pada ketika itu dihimpun untuk bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Tuan-tuan, dalam kisah Al-Quran menyebut bagaimana ahli-ahli sihir ni dia tipu ketika perhimpunan tersebut. Dia tak berjaya nak jadikan tongkat yang mereka bawa itu sebagai ular. So apa yang dia buat? Dia ikat tongkat itu dengan tali dan dia main-mainkan seolah-olah kelihatan seperti ular. Tetapi Nabi Musa alaihissalam, mukjizat yang Allah SWT berikan kepada dia adalah dia dapat mengadakan, bila dia lontar dia punya tongkat jadi ular yang besar dan boleh memakan semua benda-benda yang nak dijadikan bahan sihir oleh ahli-ahli sihir Firaun. Tuan, kemudiannya arahan dikeluarkan oleh Firaun kepada Nabi Musa alaihissalam. Dikatakan tempoh selepas berlaku peristiwa sihir ini, sehingga nak dibawa Bani Israel ni keluar dalam peristiwa Ashura ni, tuan-tuan, sehingga dapat melintasi Laut Merah mengambil masa 40 tahun. 40 tahun bila Nabi Musa kumpul Bani Israel ini, dan ajak mereka untuk beribadat, ajak mereka untuk melakukan salat. Ada yang beriman dengan Nabi Musa alaihissalam, ada yang tidak beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Yang beriman dengan Nabi Musa alaihissalam ni kemudiannya dikumpul oleh Nabi Musa untuk berhijrah kembali semula ke Palestin, ke sebelah sana daripada Laut Merah. Di sinilah peristiwa Ashura ni, tuan-tuan. Nabi Musa bawa rombongan tersebut
sampai ke permukaan Laut Merah, laut di hadapan. Lalu kaum dia bertanya kepada Nabi Musa, kita nak cross macam mana? Kan laut sudah ada di hadapan kita, Firaun dan tenteranya ada di belakang kita. Adakah di sini akan berakhirnya kita punya hayat? Nabi Musa kata tidak. InsyaAllah kita ada Tuhan Allah SWT yang akan menyelamatkan kita. Tuan, Nabi Musa pukul dengan tongkatnya Laut Merah tersebut, dia terbelah kepada 12 lorong. Nah, Bani Israel ada 12, tuan, terpecah kepada 12 lorong. Yang menariknya tuan-tuan, lorong-lorong ni tanahnya adalah keras, air di kiri dan kanan, tapi antara lorong A dengan lorong B dijadikan antara lorong tersebut semacam cermin. Yang orang lorong A boleh tengok orang lorong B boleh tengok lorong C. Bukan saja boleh tengok, boleh dengar perbualan ketika mereka melintas Laut Merah tersebut. Mereka lintas sampai di hujung sebelah sana apabila Firaun datang, tuan, mengikuri mereka di belakang sampai saja di tengah. Allah tutup balik laut tersebut, dan Firaun pada ketika itu, ketika air sudah sampai ke halkumnya, tuan, nyawanya sudah hampir habis, barulah pada ketika itu Firaun berkata, aku beriman dengan Tuhan Bani Israel dan Tuhan Musa. Tuan, baru dia nak beriman pada ketika itu. Tapi tuan, seperti mana hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan, kita ni pintu taubat bagi kita sentiasa terbuka. Kita semua ada melakukan kesalahan, ada melakukan dosa dan sebagainya. Tuan, pintu taubat terbuka. Anytime boleh bertaubat dengan Allah SWT selagi sebelum sampai nyawa kita tu di halkum. Firaun dah nak tenggelam, nyawa dia sampai ke halkum, baru dia nak bertaubat, Allah matikan dia. Tapi takdir Allah SWT, jasad Firaun ni tuan, dia tidak rosak. Malah ketika dia bercakap, dia kata sekarang aku nak beriman dengan Tuhan Bani Israel, pada ketika itu tuan, mulutnya dipenuhi dengan lumpur. Laut Merah tersebut penuh dalam mulut dia. Tuan boleh tengok sebab apa seorang saintis dari Perancis yang bernama Maurice Bucaille, dia menjadi seorang Muslim. Dia bermula dengan satu assignment yang diberikan oleh Presiden Perancis, tuan-tuan, apabila jasad mamia Firaun yang tenggelam di Laut Merah itu dibawa ke Paris, dan Profesor Maurice Bucaille telah diarahkan untuk buat apa dipanggil autopsi, kaji pasal body Firaun tersebut. Dan dia menjumpai beberapa perkara yang mengherankan Maurice Bucaille. Antaranya ada bahagian-bahagian tertentu yang tidak terhapus, dan lagi satu tuan-tuan, tangan dia tak boleh, dia nak lipat tu tak boleh. Tuan-tuan, nanti saya share ada video tersebut, tangan dia tak boleh nak lipat dan sebagainya. Dan Maurice Bucaille ni dia nak mengkaji Firaun ini secara lebih detail. Selepas dia menggunakan segala teknologi, segala sains yang dia ketahui, akhirnya dia kembali kepada kitab Samawi. Dia lihat dalam Taurat tak ada cerita pasal Firaun. Ada cerita pun pasal tenggelam, tapi tak ada detail. Dia pergi kepada Taurat, dia pergi kepada Injil, pendetailan tak ada. Tapi tuan-tuan, bila dia pergi kepada Al-Quran, cerita bagaimana kisah yang berlaku kepada Firaun ini didetailkan Allah SWT dalam Al-Quran. Akibat daripada hasil kajian dia itu, akhirnya dia mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan dia menghasilkan sebuah kitab yang tuan ramai dah baca mungkin, The Bible, Quran and Science, kata saya, Maurice Bucaille punya buku. Ini Firaun yang tenggelam tersebut. Okey, peristiwa Firaun keluar daripada Mesir dan cross Laut Merah itu berlaku pada 10 Muharram, iaitu pada Ashura. Now, sekarang ni kita nak kembali balik, cerita yang dah habis tuan. Kita nak kembali balik, kenapa yang Rasulullah SAW sebut nahnu aula bi Musa minkum, kami lebih aula kepada Musa daripada kamu. Kerana Nabi SAW nak mengajar kita, nak mengajar umatnya, nak mengajar orang Islam bahawa dalam hal yang berkaitan dengan risalah nubuwah, risalah tauhid pada Allah SWT,
peristiwa yang berlaku kepada Nabi Musa ini mengiyakan ketauhidan kita pada Allah SWT, bahawa semua benda yang kharik al-adah, maknanya yang luar daripada pemikiran manusia ini tuan-tuan, boleh berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan, saya dah sebut minggu lepas, sepanjang kita dalam kelas pemahaman Al-Quran kita ke dalam sisi tazkirah yang lain tuan-tuan, kita banyak menyentuh tentang perkara kharik al-adah yang luar daripada pemikiran akal manusia secara manusia, tapi dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ianya berlaku. Maka itulah tuan-tuan, saya dah tulis nota pendek dalam Facebook saya tentang peristiwa 10 Muharram ataupun Ashura ini sebenarnya adalah peristiwa untuk kita mengiyakan jati diri kita sebagai seorang Muslim. Rasulullah SAW suruh bezakan dari segi jati diri ini, kena beza antara orang Islam dengan orang Yahudi, antaranya antara orang Islam dengan orang Kristian, antara orang Islam dengan orang yang tidak beragama, sebab agama kita mengajar kepada kesempurnaan, mengiyakan risalah tauhid, risalah yang dibawa oleh para anbiya, tapi tuan-tuan semuanya berteras kepada Al-Quran dan sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. So, yang untuk tahun ini dah terlepas. Kalau Allah panjangkan umur kita tahun depan untuk bertemu dengan 10 Muharram lagi, dengan Ashura lagi, tuan-tuan, bila kita niat untuk berpuasa sunat 10 Muharram ataupun Ashura ni tuan-tuan, at least kita faham kenapa kita berpuasa. Tuan, ibadatlah juga, perbanyakkan ibadat, tapi biarlah kita memahami setiap yang ibadat tu kenapa kita buat, apa dia punya kisah, apa dia punya hukum. Sebab ada orang rasa sedih sangat, tak boleh puasa 10 Muharram, padahal sunat ni tuan. Tapi sunat pun dia punya kelebihan dan sebagainya. Ada orang bersungguh pula sehingga menjadikan wajib, sehingga mengangkat 10 Muharram ni tuan-tuan. Ada mazhab-mazhab tertentu yang mengangkat 10 Muharram ni sebagai hari yang cukup besar, sehingga dikatakan pada 10 Muharram ini turun hujan daripada langit dalam bentuk darah, kerana pada hari ini syahidnya Imam Hasan ataupun Sayyidina Hasan, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian tuan membesarkan pula sampai ke peringkat ekstrim sedemikian, seperti mana yang menjadi amalan dalam dan kefahaman dalam mazhab Syiah. Tuan, itu luar daripada akidah Islam yang mengajar kita betul kita besarkan 10 Muharram seperti mana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita mengagungkan kemenangan yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk membawa risalah tauhid, dan yang keduanya untuk mengiyakan risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan muslimin sekalian, itu sedikit tazkirah ringkas tentang Ashura ataupun 10 Muharram kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan-tuan yang nak mendetail kepada kisah Nabi Musa alaihissalam ini. Tuan-tuan, antaranya tuan-tuan boleh lihat dalam surah Taha bagaimana Allah SWT menggambarkan peristiwa kelahiran Nabi Musa dan dialog Nabi Musa dengan Fir'aun, risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan insya-Allah kita akan sama-sama meneroka juga ayat-ayat dan surah-surah yang lain yang berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wah, bagus. Dia nama pun tazkirah. Ustaz, hari putih tu yang mana tak?